Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Zubaidah Kasim, ahlan wa sahlan. Noraini Nasir, ahlan wa sahlan. Siapa lagi? Waalaikumsalam Siti Zubaidah. Zamri Aspan, ahlan wa sahlan. Baik, jadi pertamanya alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi ini kita dipertemukan sebentar tuan-tuan dalam hashtag santapan rohani. Yang afwan lakum, kenapa saya buat agak awal sedikit? Sebab pertamanya jam 9 nanti saya ada sesi Zoom bersama dengan peserta-peserta interaktif Cinta Solat. Sebab minggu ni tuan-tuan saya sibuk dengan coaching. Lebih kurang hampir, kalau tak silap, lebih kurang ada 20 ke 30 peserta yang saya akan bantu mereka bagaimana lagi untuk mencapai kepada level solat yang sempurna, solat yang khusyuk, solat yang bukan sahaja boleh membantu peningkatan diri mereka, tetapi mudah-mudahan solat yang boleh membantu kehidupan mereka tuan-tuan. Sebab saya ni, saya tak nak mengecilkan solat itu semata solat. Saya tak nak mengecilkan solat itu semata solat. Sebagai contoh paling mudah, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. Kalau kita belajar bahasa Arab dari sudut bahasa, as-solah bermakna ad-doa. Solah tu makna doa. Jadi bila solah tu sendiri makna doa tuan-tuan, as-solah bermakna ad-doa. Jadi doa ni bukan benda yang kita lakukan ketika kita dalam rokok dan sujud sahaja. Betul ke betul? Cuba tulis di ruangan komen. Tetapi doa itu satu benda yang kalau kita yang memang kita lakukan setiap masa. Pagi, petang, siang, malam kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Pagi, petang, siang, malam kita meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi maknanya doa itu satu perkara yang kita lakukan setiap masa. Jadi kalau tuan-tuan nak kaitkan dengan as-salah, dari sudut istilah, as-salah bermakna ad-doa. Solah tu sendiri makna doa. Ada lagi satu istilah, lagi satu bahasa. Yang ni saya akan bantu tuan-tuan dalam program NBS nanti. InsyaAllah akan berlangsung pada hari Sabtu ni tuan-tuan. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, makna doa tu ada dua. Makna solah tu ada dua. Kalau belajar bahasa Arab lah. Yang pertama dengan makna doa, yang tu tuan-tuan dah biasa dengar. Yang kedua ni, boleh jadi ramai tak tahu. Ramai tak tahu. Siapa nak tahu apakah makna as-salah dari sudut bahasa? Supaya apa? Mudah saja. Supaya saya nak buktikan dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham, kalau tuan-tuan jelas, kalau tuan-tuan faham, kalau tuan-tuan jelas apakah makna tersirat daripada perkataan solah itu, tuan-tuan akan cari jalan. Tuan-tuan akan bersungguh-sungguh. Dan tuan-tuan akan belajarlah sedaya upaya untuk tuan-tuan menjadikan makna solah itu dengan makna yang sebenar. Baru dua orang nak, kalau dua orang nak, saya cerita hari Sabtu nantilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apa yang saya nak bagi faham ialah mudah sahaja. Tuan-tuan, pengalaman saya mengaji pondok dulu, mengetahui sesuatu makna ataupun sesuatu istilah ataupun sesuatu lurah, bagi sesuatu perkataan itu satu benda yang terlalu penting. Penting sangat, bukan penting sikit. Penting sangat tuan-tuan. Bila kita sebut satu perkataan, contoh as-salah, apa makna dia? Bila sebut ad-doa, apa makna dia? Bila sebut tawassul, apa makna dia? Jadi maknanya secara ringkas, apa saya nak bagi faham ialah, pertama tuan-tuan dah tahu as-salah bermakna ad-doa, yang tu tuan-tuan biasa dengar. Tetapi insya-Allah pada hari Sabtu ini saya nak bawa lagi satu makna as-salah dengan satu makna yang berbeza,
yang kita ada rujukan yang kita boleh sandarkan. Dari situ tuan-tuan akan memahami solah ini satu benda yang lebih luas. Satu benda yang lebih luas. Terima kasih Badrul Syam atas perkongsian star pada pagi ini. Jadi bila tuan-tuan dapat memahami solah itu dengan satu benda yang lebih luas, satu benda yang lebih indah, satu benda yang tak dapat tidak, kalau tuan-tuan faham benda itu, tuan-tuan akan berusaha mencari jalan. Bagaimana aku nak capai, bagaimana aku nak hayati, dan bagaimana aku nak rasai benda ini. Jelas ke jelas? Baik. Jadi maknanya begini. Sebelum daripada kita nak line kita kurang okey tuan-tuan, saya nak lari sekejap. Cari tempat yang ada line. Okey. Jadi maknanya mudah. Sebelum kita nak mencapai kepada kefahaman tu tuan-tuan, apa kata kalau tuan-tuan beri peluang dulu aku PKP, dan anak tuan-tuan pun tak sekolah, berada di rumah dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak maklumkan pada pagi ini, jam 9 nanti kita ada satu sesi live. Satu sesi live yang mudah-mudahan sesi live jam 9 nanti akan membantu tuan-tuan memahamkan apakah value yang aku boleh bantu anak-anak aku pada musim PKP ni. Boleh ke boleh pukul 9 nanti. Saya nak maklum awal ni supaya pukul 9 nanti tuan-tuan ada masa sekejap, tak lama, 15 minit ke 20 minit sahaja. Pukul 9 nanti akan ada satu live yang mudah-mudahan live itu akan membantu tuan-tuan memahami bila sebut as-solah bermakna ad-doa. Macam mana aku nak bantu anak-anak aku ni? Sebab tuan-tuan ada anak-anak kan? Saya faham 2, 3, 4, 5 tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena maklum, anak-anak saya ada 50 orang. Banyaknya ustaz. Mana datang 50 orang tuan-tuan? Anak-anak saya, anak-anak di madrasah saya, yang saya jaga mereka, bela mereka, bukanlah daripada kecil, tetapi kita nak bagi faham, walaupun mereka pelajar saya tuan-tuan, tetapi tak dapat tidak kita nisbahkan mereka sebagai anak-anak. Dan saya sendiri tahu cabaran macam mana seorang pendidik nak menjaga anak-anak ni, lebih-lebih lagi dalam nak menyuruh mereka untuk solat dan sebagainya. Terima kasih kepada Izzah Batrisha yang bagi bintang tadi. Bukan, kepada Nur Lili, terima kasih. Syukran jazilan khairan jazak. Dan saya tahu cabaran, susahnya, dan seorang ibu, seorang ayah, seorang pendidik nak menyuruh anak mereka solat. Jadi bila mana isu-isu ni berlaku tuan-tuan, kami ni sebagai orang yang bukanlah kata apa, kami dilantik ataupun diamanahkan oleh Allah Ta'ala, diberi sedikit ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kami ini, kami cuba nak bantu. Kami cuba nak bantu tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan untuk menghayati apakah kepentingannya solat. Sebab kadang-kadang situasi yang berlaku pada hari ini, bila mak bapak cakap tak dengar, bila mak bapak suruh tak bergerak. Tapi bila bak cikgu cakap je semua betul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Betul ke betul? Jadi kalau situasi ini berlaku pada anak-anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan, jadi saya nak jemput tuan-tuan pukul 9 nanti kita ada satu sesi live khas yang akan memaklumkan kepada tuan-tuan apakah yang kita boleh bantu tuan-tuan, macam mana kami cuba nak bantu. Tuan-tuan jangan mengharapkan result setinggi langit. Yang ni penting. Tuan-tuan jangan mengharapkan result setinggi langit kalau tindakan yang kita buat tuan-tuan masih lagi terpapar di pucuk di tanah bumi. Ini bahasa tak pernah dengar ni. Jangan tuan-tuan mengharapkan result setinggi langit kalau harap kami sahaja. Sebab isu ni berlaku. Saya di pondok, kita ajar pelajar macam-macam, itu ini. Bila balik rumah, bila situasi dah berbeza, jemaah dekat rumah tak ada, anak-anak pun tak berjemaah. Lepas tu mak bapak tanya saya, "Ustaz, apa yang ustaz ajar anak kami? Kenapa dia lihat bangun subuh?" Siapa yang ada situasi ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila balik rumah, sebabkan di pondok kita ada situasi jamaah, pakat-pakat tolong kejut, pakat-pakat tolong berhubungan, pakat-pakat tolong betang sejadah, jamaah. Tapi bila berlaku di rumah, semua harap anak. Ini satu perkara yang mengganggu-gugat perjalanan kami tuan-tuan. Dekat madrasah tak ada televisyen.
Bila balik rumah ada televisyen. Maka suasana itu kadang-kadang mengganggu-gugat perjalanan kami untuk mendidik anak-anak tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun kami yakin tuan-tuan still lagi berusaha. Jadi yang paling penting, tuan-tuan jangan mengharapkan result setinggi langit kalaulah tuan-tuan masih lagi bertapak di pucuk bumi. Biarlah, walaupun tak betul lah kiasan tu, tapi maknanya begini, kita sama-samalah buat tindakan, kita sama-sama berusaha tuan-tuan. Kerana ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolong itu bukan semata-mata diletakkan daripada sebelah pihak, bahkan kita sama-sama bertolong-tolong. Jelas? Okey. Jadi saya sekadar nak maklumkan, jam 9 nanti ada satu sesi live khas. Bantu kami, pakat tolong share, pakat tolong tag. Kerana apa tuan-tuan? Kami menyediakan hampir 200 tiket percuma. 200 tiket percuma tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan apa yang kami usaha ini membantu tuan-tuan bagi yang kurang berkemampuan, yang masih lagi nak anak-anak belajar agama, nak anak-anak belajar solat tapi tak mampu, tak ada masalah. Tuan-tuan bayar internet cukup. Bayar internet sendiri. Tak mahal pun. Lepas tu pula kami hanya mendaftar dengan cara percuma. InsyaAllah kami cuba bantu tuan-tuan. Jelas ke jelas? Jadi insyaAllah kita nak bertemu jam 9 nanti. Pukul 9 nanti dalam satu sesi live khas. Ada sedikit pengumuman yang insyaAllah kami akan sampaikan kepada tuan-tuan. Jelas? Okey, jadi ma'assalamah wa ala liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.